World Superbike Catalunya Round memang seronok kalau kita tengok. Dia punya fight tu dekat race 1, Super Pole race dan juga race 2 memang seronok untuk kita tengok. Minggu yang tak baik untuk Jonathan Rea. Race 1 dia tak habis pun. Dia terbakarkan kelas dia masa start. Tak sempat habiskan satu lap pun. Jadinya antara 3 orang Titan dalam World Superbike, Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu dan juga Alvaro Bautista, Jonathan Rea lah yang nampak macam masih struggle untuk rasikan diri dia dengan tim dan juga motor R1 yang baru tu. Sedangkan Toprak dan Bautista dah dapat menang first diorang pada musim ni. Jonathan Rea masih lagi struggle cuma untuk duduk dalam grup depan je pun dia tak dapat lagi. Macam mana pun kita boleh tengok yang dia punya teammate Andrea Locatelli boleh fight dekat depan juga. Jadi nampaknya R1 tu memang ada potensi, cuma Jonathan Rea kena cari jalan macam mana dia nak bawa motor tu untuk fight dekat grup depan. Ducati kali ni menang besar melalui Team Factory Ducati. Alvaro Bautista dan juga Nicolo Bulega menang race 2 pada kedudukan 1-2. Pada race 1, Nicolo Bulega dapat lead agak lama pada perlumbaan. Cuma pada akhir-akhir, tayar dia rosak sebab dia push terlampau awal dan terlampau agresif. Jadi tayar tu rosak dan langsung tak boleh pakai masa lap-lap terakhir. Dia memang tak ada strategi nak mengawal tayar sebab ini ialah pengalaman pertama dia untuk race yang panjang. Kat Phillip Island hari tu, dia orang ada pit stop. Macam mana pun, walaupun tayar dia habis, dia dapat habiskan race pada tempat kedua selepas dipotong oleh Toprak Razgatlioglu. Tempat nombor 2 ni pun sebenarnya okey. Kalau ditanya masa testing dulu, kalau kau race habis nombor 2 belakang Toprak, okey tak? Dia akan cakap okey sangat sebab itu ialah world champion. Pada race 1 juga, bagi aku nampak macam Alvaro Bautista ni macam dah dapat dia punya tune untuk bawa Ducati V4 tu dengan ekstra 6 kilo untuk fight dekat depan. Alvaro Bautista cuma qualify tempat ke-11 dan dia kena penalti, jadi dia start pada tempat ke-14. Daripada 14, dia potong satu-satu rider sampai akhirnya dia berada di tempat ketiga. Benda ni kata Bautista sangat susah sebab bila duduk banyak belakang orang, dia punya tayar depan overheat dan dia kena kontrol benda tu. Dia juga cakap podium ketiga ni boleh capai sebab dia tenang daripada awal race lagi. Dia jaga tayar belakang dia untuk maintainkan prestasi tayar belakang tu sepanjang race. Tapi pada race tu, Alvaro Bautista dapat menang dia yang first untuk tahun 2024 ni. Setelah dia struggle dengan extra weight, dengan dia punya kecederaan, akhirnya dia dapat menang. Kemarau kemenangan yang dialami oleh BMW akhirnya terubat melalui Toprak Razgatlioglu pada race pertama. Berbeza dengan rider yang lain, Toprak memang ada strategi untuk bawa slow sikit selama 2 lap untuk simpan tayar tu. Dia tahu track ni ialah track yang makan tayar belakang dengan sangat pantas. Jadi dia cuma maintainkan pace dia dan dia tunggu rider-rider kat depan dia habis tayar belakang. Sebab tu menjelang pertengahan perlumbaan dia dapat potong Andrea Iannone dan dia dapat potong Alvaro Bautista. Akhirnya dia dapat maintain dekat kedudukan kedua. Dan kemudian bila dia nampak Nicolo Bulega punya tayar tu dah habis dan dia punya lap time semakin tinggi, dia pun start push untuk dapatkan tempat pertama tu. Oleh kerana tayar belakang dia pun tak adalah banyak sangat, jadi dia push dekat braking. Braking ni memang strong point Toprak pun. Apa kita panggil dia? Stoprak. Dan dia berjaya potong Bulega untuk dapatkan tempat pertama. Selama ni dia kata ada tekanan dalam diri dia untuk bawa BMW tu menang. Sekarang bila dah menang, tekanan tu dah hilang. Sekarang dia boleh race dengan lebih fokus. Untuk rekod, Toprak tak pernah menang lagi dekat track Catalunya ni dalam kelas Superbike. Jadi bila dia menang kali ni, tambah pula dengan jentera yang baru, dia memang happy. Perlawanan yang paling best sebenarnya masa Super Pole race. Dekat last lap, last corner, Toprak potong Alvaro Bautista sebiji macam Valentino Rossi potong Jorge Lorenzo pada tahun 2009 dulu. Dia pun memang mengakui masa dia dekat belakang tu, last lap dan last corner tu, dia dah terfikir dalam otak dia, ini sama macam Valentino Rossi dengan Lorenzo dulu. Okey, aku cuba buat macam Rossi buat. Dan akhirnya dia berjaya. Bautista pula cakap, dia memang cuba tutup line. Dia dah tahu dah Toprak mesti akan try dia kat situ. Tapi dia dah tutup pun Toprak masuk juga. Dia terpaksa tegakkan motor dia, run wide dan hilang kedudukan tu juga dekat Andrea Iannone. Cakap pasal Andrea Iannone, nampaknya dia boleh serasi dengan World Superbike ni dengan cukup pantas. Nampak macam serasi betul dia. Dia sendiri pun tak sangka dia boleh race pada level ni. Kawasaki agak tenggelam kat sini berbanding dengan dekat Phillip Island hari tu. Alex Lowe sendiri cakap masa dekat Phillip Island hari tu, dia orang gunakan setting yang lebih berisiko sebab dia orang dapat tukar tayar. Jadi dia orang boleh set
aggressive power tu lebih sikit sebab memang tayar akan kena tukar. Ini ialah race yang panjang dan normal. Nampaknya Kawasaki ada masalah untuk fight dekat depan. Yamaha dan BMW nampaknya lebih ke depan lagi daripada Kawasaki. Nama besar dalam World Superbike. Rider-rider macam Remy Gardner dan juga BMW macam Gerloff pun dapat duduk depan daripada Kawasaki. World Superbike akan bercuti lebih lama sikit daripada MotoGP, iaitu 4 minggu, bulan lebih sebelum perlumbaan seterusnya. So jumpa lagi next video. Mungkin aku akan ceritakan pasal perbezaan, kelebihan dan kekurangan enjin 4 silinder sebaris versus enjin 4 silinder V4. Cuba komen sikit, best ke tak topik ni untuk aku buat video?